Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala yang benar dengan limpah kurnianya sama-sama dapat hadir pada malam ini. InsyaAllah pada kuliah malam ini kita akan membicarakan berkaitan dengan keutamaan memberikan keringanan dan kemudahan ke atas sikap memberatkan dan menyusahkan. Di antara keutamaan yang menjadi tuntutan kaum muslimin, khususnya dalam bidang fatwa dan dakwah, ialah mendahulukan keringanan dan kemudahan ke atas sikap memberatkan dan menyusahkan. Dalil-dalil Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa memberikan keringanan dan kemudahan adalah suatu amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, maksudnya Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Seterusnya dalam surah An-Nisa ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Seterusnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, sepaling baik ajaran agama kamu ialah yang paling mudah. Dan dalam sabdanya yang lain, agama yang paling disukai Allah ialah agama yang lurus dan mudah. Ummul Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, apabila Rasulullah SAW diberikan dua perkara untuk dipilih, maka baginda akan memilih perkara yang lebih mudah selama ianya bukan perkara yang membawa dosa. Dan apabila perkara tersebut membawa kepada dosa, maka baginda adalah orang yang paling menjauhinya. Dan baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai mereka yang melakukan rukhsahnya, yakni kemudahan, seperti mana Dia membenci mereka yang melakukan maksiat kepadanya. Mengambil dan menunaikan perkara rukhsah dan kemudahan tadi menjadi semakin nyata dan amat dianjurkan apabila adanya suatu hajat dan keperluan, sama ada kerana lemah, kerana sakit, umur yang sangat tua, ataupun kerana dalam keadaan yang sangat susah dan sulit dan seumpama dengannya. Jadi bab ni kita membicarakan berkaitan dengan keutamaan memberikan keringanan ketika mana kita menjadi pemberi fatwa ataupun menjawab soalan-soalan, dan juga dalam keadaan kita berdakwah. Jadi pendakwah ni dia kena bagi yang senang-senang kat orang, jangan bagi susah-susah. Nanti orang rasa berat pula Islam ni tu sekalian. Sebab tu dalam ayat ni tadi disebutkan Allah Ta'ala mengkehendaki kemudahan bagi kamu. Mana Tuhan bagi kita yang mudah-mudah, tak suruh susah-susah tu sekalian. Sembahyang daripada 50 waktu, 5 waktu je. Itu pun pahala sama 50. Tak boleh berdiri, boleh duduk. Tu keringanan-keringanan. Allah Ta'ala tidak mahu menyulitkan kita. Dan Rasulullah sendiri menyebutkan juga ajaran agama yang paling baik ialah paling mudah. Sebab bila mudah, orang akan mudah buat, orang akan istiqamah. Kalau susah, orang akan jadi berat. Sebab tu kalau kita ajar budak-budak qiyamul lail, jangan ajar dia sembahyang sunat tasbih tu sekalian. Nanti itulah kali pertama dan terakhir dia datang. Lepas tu dia tak datang lagi dah. Payah je dia kata sembahyang tasbih dia. Sampai tertidur dia baca tasbih tu sekalian. Ialah 2 rakaat 150, 2 rakaat 150 dan 300 tasbih. Jadi bagi yang ringan-ringan, ajak budak sembahyang solat hajat. Siapa nak periksa ni, minta dengan Tuhan. Apa lagi? Anak kahwin ni tak ada pilihan, tak ada dua. Di sana menanti, di sini menunggu. Solat istikharah. Mana yang memudahkan, menyeronokkan orang untuk beramal. Itu kerja sebagai pendakwah dan juga orang yang memberi fatwa ataupun menjawab soalan-soalannya. Kemudian Sayyidatina Aisyah juga menyebutkan bahawa Rasulullah adalah orang yang akan memilih kalau ada dua maknanya pilihan, dia akan pilih yang paling mudah, yang paling meringankan supaya orang mudah untuk beramal. Dan Nabi tak akan buat kalau benda itu berdosa. Benda yang boleh mendatangkan dosa, Nabi tak akan suruh kita buat. Tentu sekalian. Tak mungkin bagi dia suruh. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Allah menyukai mereka yang melakukan rukhsah. Rukhsah ni makna kemudahan. Ada dalam belajar ilmu usul fiqh, dia ada azimah, ada rukhsah. Rukhsah ni makna keringanan. Tak boleh sembahyang berdiri, boleh sembahyang duduk. Tak boleh duduk, baring. Ketika mana kita dalam keadaan bermusafir, kita boleh sembahyang jamak qasar. Itu nama rukhsah tu sekalian. Dan Allah Ta'ala suka kalau kita terima rukhsahnya.
Sebab tu jamak qasar itu adalah sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita rajin nak sembahyang tamam, banyak tempat untuk kita boleh berhenti sembahyang, sekarang RNR banyak, tetapi kalau kita buat jamak qasar itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Tuhan bagi sedekah, takkan kita tak mau terima? Oleh sedekah pun kita terima tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang orang tak bagi pun kita minta kan. Ini Tuhan bagi kita. Jadi kita kena ambil. Seorang sahabat Nabi bernama Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu masa baginda Rasulullah berada di dalam perjalanan, iaitu musafir. Kemudian baginda melihat serombongan orang yang sedang menaungi seorang lelaki daripada bahang panas. Mana ada orang tengah berdiri, kemudian ada cari tutup pakai kain ke gitu ya. Baginda bertanya, apa halnya orang ini? Mereka berkata, orang ini sedang berpuasa. Baginda bersabda, maksudnya berpuasa di tengah perjalanan bukanlah termasuk perbuatan yang baik. Kamu musafir, Tuhan dah bagi kamu keringanan, kamu nak puasa juga, maka itu bukan suatu amalan yang baik. Sebab apa? Kamu menyusahkan diri kamu dan menyusahkan orang lain pula. Kecuali perjalanan yang tidak menyusahkan. Macam kita hari ni tuan-tuan sekalian, nak pergi jalan naik apa? Naik kereta api, kapal terbang. Kat dalam kereta pun boleh tidur je sebab orang lain bawa. Ada aircon. Mana tak perlu batalkan, tak apa, boleh. Tapi kalau dalam keadaan yang menyusahkan, memberatkan, apatah lagi kalau puasa itu puasa sunat tuan-tuan sekalian. Mana kalau puasa fardu pun kita dibenarkan untuk berbuka ketika mana bermusafir yang berat dan meletihkan, apatah lagi kalau kita puasa sunat. Jadi puasa sunat boleh kita tinggalkan terus. Kalau yang fardu pun boleh dibenarkan tinggal tapi nanti qada baliklah, jangan tinggal terus. Dengan kata lain, bahawa berpuasa ketika dalam perjalanan yang jauh dan sukar adalah tidak dibenarkan, kecuali apabila perjalanan itu singkat dan tidak banyak kesukaran, maka seseorang dibenarkan untuk berpuasa. Macam kita nak pergi Mekah, nak umrah bulan Ramadan, naik kapal terbang. Bukan kita pandu pun tuan-tuan sekalian, orang lain pandu, kita tidur je kat belakang tu. Tak apalah nak puasa, tak ada masalah. Seperti diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, Hamzah ibnu Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah saya berpuasa ketika dalam perjalanan, yang musafir? Dan baginda adalah orang yang suka berpuasa. Jawab baginda SAW, apabila kamu kehendaki berpuasalah, dan apabila kamu mahu berbukalah. Mana ada pilihan. Kalau kamu rasa senang, tak menyukarkan, silalah untuk kamu terus berpuasa. Tapi kalau berat, tak usah. Ikut mana yang mudah bagi kamu. Maknanya Tuhan bagi kita pilihan tu sekalian. Macam kita kan nak buat suatu pilihan. Pilihan tu apa? Pilihan itu ialah sesuatu yang memudahkan kita dan menyenangkan hati kita tu sekalian. Kadang ada orang datang, tu Ustaz, saya nak pilih tu, sana tu baik juga, budaknya cantik, baik, budi bahasa, sana pun sama juga. Mana saya nak pilih Ustaz? Saya manalah saya tahu kau punya taste kan. Jadi mana yang kamu senang hati, tenang melihat orangnya, cara kamu bergaul bagus, itulah pilihan kita yang terbaik insya-Allah. Yang penting minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah istikharah. Jangan main suka hati je. Minta Allah Taala bagi cadangan. Khalifah Ar-Rasyid Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu ketika ditanya orang mengenai seorang yang sedang dalam perjalanan, manakah yang paling baik baginya, sama ada berpuasa ataupun berbuka? Orang tanya dengan Umar bin Abdul Aziz. Orang yang tengah musafir, mana bagus? Dia buka ke dia puasa? Jawabnya, pilihan yang terbaik adalah yang lebih memberikan keringanan dan kemudahan baginya. Bagi siapa? Bagi orang yang musafir tadi. Pendapat tersebut sangat sesuai dan dapat diterima, kerana ada orang yang lebih mudah baginya untuk berpuasa bersama seluruh kaum muslimin yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, daripada melakukan puasa qada ketika semua orang telah selesai berpuasa dan berbuka. Jadi ada orang dia puasa di bulan Ramadan pasal musim tu orang semua puasa, dia senang. Berbanding dengan nanti dia nak kena qada balik. Orang dah raya dah baru nak qada tu sekalian. Kadang kita alah, qada senang, mana boleh sekalian. Kalau senang takkanlah sampai bayar yang ramai kena bayar fidyah tu sekalian. Kan rumah kita tu. Kadang-kadang kita tak apa bang, nanti qada sampai puasa balik tak qada tu sekalian. Bukan senang, setan datang, alah nantilah, kan setahun lagi. Ini raya kata dia, rayalah dulu kata dia, nanti lepas raya boleh qada. Habis raya tu sekalian, raya haji pula. Nanti tiap-tiap 3 seminggu lagi nak raya dah tu sekalian. Bukan senang, sebab setan ni dia nak berusaha supaya kita ni tak buat tu kan benda fardu. Qada tu kan benda fardu tu sekalian. Kalau dapat digagalkan kita, kan kita berdosa besar tu meninggalkan perkara yang fardu. Hati setan punya cara tu sekalian.
Jadi setan ni dia cari jalan aja supaya kita tak buat benda yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya ada juga orang yang dengan mudah boleh berpuasa qada ketika semua orang Islam telah selesai daripada menunaikannya. Ada orang qada lebih senang. Itu sebab tu dia pilihan mana yang menyenangkan kamu. Kalau kamu nak qada, sila qada. Kalau tidak, kamu buat ketika mana di bulan Ramadan. Jadi pilihan yang lebih memberikan kemudahan, sama ada berpuasa ataupun berbuka ketika dalam perjalanan di bulan Ramadan, itulah yang lebih baik mengikut keadaan orangnya masing-masing. Jadi kita tak boleh paksa. Alah kau musafir macam ni je, tinggal pula nak kodok-kodok pula. Tak boleh satu sekalian. Kita tak tahu keperluan dia macam mana. Jadi kita serahkan pada yang punya diri. Selagi mana benda itu tidak mendatangkan dosa, ya. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menyegerakan berbuka puasa apabila sudah tiba waktunya untuk berbuka dan mengakhirkan waktu sahur sebagai jalan untuk memberikan kemudahan kepada orang yang berpuasa. Jadi kita disunatkan untuk mentakhirkan kita sahur, tapi jangan sampai dah azan sahur lagi, dan mempercepatkan buka, tapi jangan belum azan dah buka dah tu sudah ada. Untuk apa? Untuk memberi keringan pada kita. Lebih-lebih lagi kita ni lagi senang tu sudah. Malaysia ni lebih kurang 12 jam 13 jam gitu, tak macam orang negara lain lagi teruk tu sekalian. Saya tengok baru ni bulan Ramadan ada budak perempuan orang Malaysia ada duduk dekat Finland tu sekalian. Dia kata tu sekalian, kadang-kadang dia isyak tu pun dia tak sembahyang. Pasal apa? Dia maghrib tu pukul 10 malam tu sekalian. Dan terang, dia tak ada gelap kat sana. Jadi dia tunggu nak tunggu waktu isyak tu, dia tertidur. Dah subuh dah, bangun-bangun terang lagi tu sekalian. Subuh pukul 3 pagi tu sekalian. Kadang-kadang sampai macam tu kata dia. Waktu dia nak sembahyang maghrib, isyak, subuh tu dah daripada pukul 10 sampai pukul 3. Waktu puasanya 3 pagi sampai 10 malam tu sekalian. Berapa jam tu? Kita ni alhamdulillah lah kat sini tu sekalian. Kalau negara 4 musim pun sama juga tu sekalian. Kalau musim panas panjang siangnya. Kalau musim sejuk pendek. Saya dulu masa kat Mesir kena musim sejuk, alhamdulillah tu lihat. Jadi sahur pukul 6 pagi, buka pukul 4 petang. Cepat tu lihat. Sekejap je ya. Tapi nak tunggu malam sampai pagi tu, ya Allah lamanya. Tidur bangun malam lagi, bangun malam lagi. Boring juga kadang-kadang, terlampau lama malam. Demikian pula halnya dengan para ulama dan fuqaha. Banyak di antara mereka dalam menentukan hukum yang berkenaan dengan muamalah. Muamalah ni berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lah ya, jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, termasuk juga mengundi pilihan raya. Ini termasuk dalam muamalah, bukan akidah tentu sekalian ya. Sebab tu tak boleh tentukan tak mengundi ni masuk syurga, tak mengundi ni masuk neraka, tak boleh tentu sekalian. Sebab apa? Sebab dia adalah perkara muamalah. Muamalah ni dia akan berubah-ubah hukum dia tentu sekalian, berdasarkan kepada keperluan-keperluan. Kita nak kahwin tentu sekalian. Orang kata kahwin tu sunat. Tak, kahwin bukan sunat. Kahwin tu asalnya harus tentu sekalian. Al-aslu fil umur, perkara asal perkara hukum ni al-mubah, harus. Semua benda asalnya harus, sehingga ada dalil yang mewajibkan ataupun mengharamkannya tentu sekalian. Ada waktunya kahwin ni haram, wajib tentu sekalian. Sebab apa? Dia pantang tengok perempuan geram aja. Duit ada, kemampuan ada, tu wajib dia kahwin tentu sekalian. Kalau tidak, bimbang dia berzina ataupun dia rogol orang. Jadi dia kena kahwin tentu sekalian. Ada waktunya sunat. Sunat yang macam biasalah. Duit ada, ada kemampuan, tapi tak adalah sampai nak rogol orang. Yang tu sunat saja. Ada yang harus ni tak ada sebab tu saja. Yang tengok orang kahwin, aku kahwin lah tu dia. Tapi kemampuan pun ada apa semua. Ada pula yang makruh. Makruh ni kalau apa? Dia rasa aku ni kalau kahwin boleh ke tidak laksana tanggungjawab. Aku ni dah pada baran, aku sepak bini aku, anak belakang. Jadi dia rasa macam tu lah. Tu makruh tu saja. Tapi kalau dia kahwin tu memang niat dia nak aniaya. Tengok marah dekat bapak orang tu, dia dapat tu selia pula, tackle anaknya, lepas tu dia seksa contohnya, sampai dia pukul, terajang, yang tu jadi haram kahwin tu selia. Jadi hukum tu berpaksi pada 5 hukum. Dia akan berubah tu selia, bukan satu saja. Makan babi asalnya haram tu selia, tak boleh, babi itu haram. Tapi ada waktunya jadi harus. Bila? Keadaan darurah. Jadi hukum fiqh ni muamalah dia berubah-ubah. Kita tak boleh tetapkan gini. Tak boleh. Dia bukan perkara akidah. Kena faham tu. Dalam perkara yang berkaitan dengan muamalah, memilih yang lebih mudah dan memberikan keringanan bagi kaum muslimin, sehingga ucapan yang sangat dikenali di kalangan mereka adalah pendapat ini lebih memberi kemudahan bagi manusia. Ulama tu bila orang tanya yang ini lebih baik, ini lebih mudah, ini lebih senang.
Ini lebih ringan. Macam itu perkataan daripada para ulama. Jalan yang memberikan kemudahan inilah yang telah saya pergunakan di dalam mengeluarkan fatwa-fatwa, dan jalan yang memberikan khabar gembira dan gambaran masa depan yang cerah dalam cara saya menyampaikan dakwah Islamiah. Ini pengakuan penulis, iaitu Dr. Syu'al Qardawi. Beliau ambil pilihan yang itu, tuan sekalian, yang memudahkan, yang menyenangkan, supaya orang senang nak masuk Islam, tuan sekalian. Sebab dia pula Kesatuan Ulama Sedunia ni bukan dia walaupun duduk di Qatar, dia bukannya untuk orang Qatar saja, tuan sekalian. Di seluruh dunia, hari-hari tuan sekalian soalan daripada seluruh dunia. Dulu pakai surat, sekarang pakai WhatsApp, pakai apa nama ni, email, orang email. Soalan macam-macam, tuan sekalian. Tapi kalau dibagi yang berat kan, orang tu pula baru nak masuk Islam, jadi akhirnya orang tu akan rasa susah masuk Islam, tuan sekalian. Jadi bagi keringanan. Mana yang ada pilihan, bagi yang ada pilihan yang mudah. Kerana ianya sesuai dengan cara-cara yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia buat macam tu? Kerana Rasulullah pun macam tu juga, tuan sekalian. Ambil yang ringan. Ketika baginda mengutuskan Abu Musa al-Asy'ari dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk melaksanakan suatu tugas ke negeri Yaman. Jadi Rasulullah hantar Abu Musa dengan Muaz bin Jabal ke Yaman, pesan kat dia, nanti begini, supaya mudah. Sebab dia nak berhadapan dengan siapa? Orang-orang Yahudi, tuan sekalian, yang baru masuk Islam. Jadi tak boleh terus dia nak bagi arahan-arahan yang memberatkan. Jadi step by step. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kan dalam sejarah, bila orang masuk Islam, mengucap sudah. Nabi tak ada cakap kau dah mengucap ya, sembayang jangan tinggal 5 waktu. Puasa bulan Ramadan, lapar macam mana kena puasa. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Dia biarkan. Dan Nabi juga tak larang apa-apa. Kau dah masuk Islam ni, jangan berzina, jangan minum arak. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Masuk Islam mengucap syahadah dulu, sehingga orang tu tanya, ya Rasulullah, aku dah masuk Islam ni, apa lagi aku nak buat? Takkan mengucap saja. Barulah Nabi kata solat 5 waktu sehari semalam. Dia pun balik solat. Dah solat dah. Rasulullah, ada lagi tak amal lain? Puasa di bulan Ramadan. Satu-satu tuan sekalian, supaya memudahkan orang yang memeluk Islam itu. Rasulullah pesan apa? Berikanlah kemudahan kepada orang dan janganlah menyusahkan mereka. Permudah. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan susah-susahkan. Berikanlah kabar gembira, wabashiru wala tunafiru. Bagi berita gembira kepada orang dengan Islam. Itu yang suruh tarhib wa targhib tu sekalian. Ceritakan solat ni kelebihannya apa, solat berjemaah kelebihan apa, supaya orang datang untuk berjemaah tu sekalian. Tu yang orang tabligh selalu dia baca kitab Fadailul Amal tu sekalian. Nak galakkan orang datang. Biarlah tuan-tuan sekalian, jangan ni marah. Kadang ada orang garang sangat, ada orang tabligh tu sekalian. Marahnya orang tabligh ya. Tak usah biar. Dia kadang-kadang kita ada waktu kosong, dia ada peluang, biarlah untuk dia tarik, ajak orang pergi rumah-rumah. Kita nak pergi rumah-rumah pun tak mampu tuan-tuan sekalian. Pergi rumah-rumah esok mesyuarat agung, habis tuan-tuan sekalian, tak sokong orang. Apalah saya ketuk pintu rumah orang kata ya. Bagi orang tabligh tu pergi rumah orang, Assalamualaikum. Dia pun cerita malam ni ada majlis ilmu amal tadi. So datanglah tuan-tuan sekalian. Tu pun dia pergi usaha tu, panggil tu, alhamdulillah, mudah-mudahan mereka pun diberi pahala oleh Allah Ta'ala sebab dia mengajak orang begitu sekalian. Sebab kita mengajak orang pun tetap dapat pahala juga. Berikanlah kabar gembira dan janganlah kamu jadikan mereka menjauh daripada Islam. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun dijadikan sebagai pegangan mereka dalam menjalankan tugas selama berada di negeri Yaman. Dalam satu sesi soal jawab setelah selesai menyampaikan syarahan umum, salah seorang hadirin mengajukan sebuah pertanyaan kepada saya, kata penulis ya, Dr. Syu'al Qardawi, dah kuliah ada orang tanya dia mengenai metodologi saya dalam memberikan fatwa. Jawapan saya ketika itu adalah, apabila saya mendapati dua buah dalil yang nampak seimbang atau berdekatan antara keduanya dalam sesebuah perkara agama, di mana salah satunya adalah al-ahwat, yakni sangat berhati-hati, sedangkan yang kedua adalah al-aisar, yakni memberikan kemudahan. Dalam keadaan seperti ini, maka fatwa saya untuk orang-orang awam adalah dengan memilih dalil yang al-aisar, yakni bukannya al-ahwat. Mereka bertanya lagi, apakah dalil dan hujah tuan dalam mengutamakan dalil yang aisar ke atas dalil yang ahwat? Ahwat ni berhati-hati, teliti betul tuan-tuan sekalian. Aisar ni yang mudah. Maka dia akan ambil dalil yang mudah. Orang tu tanya, pasal apa kamu buat macam tu? Jawabnya apa? Petunjuk dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila baginda diberikan dua pilihan, maka baginda akan memilih perkara yang lebih mudah. Baginda juga memerintahkan para imam masjid untuk membaca surah yang pendek. Kalau jadi imam, jangan baca panjang-panjang tuan-tuan sekalian. Lebih-lebih lagi maghrib. Maghrib tu waktunya sangat pendek tuan-tuan sekalian.
Sebab tu Rasulullah dia akan baca surah yang pendek-pendek, iaitu surah lazim. Kalau tuan-tuan puan pergi sembahyang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tuan-tuan tengok kalau imam tua tu, Shuraim dengan apa nama ni, Sudais kalau di Mekah, kalau di Madinah Imam Huzaifi. Tuan-tuan dengar, kalau Maghrib biasanya dibaca pendek je. Kalau siapa nama ni, Imam Sudais tu biasa di hari Rabu, hari Kamis, 2 hari tu dia biasanya bertugas. Tuan-tuan tengok, Maghrib dia baca inna a'tainakal kautsar wa tini wa zaitun. Dia tak baca panjang-panjang itu sekalian. Sebab Rasulullah memang akan baca surah yang pendek-pendek. Cuma saya tak tahu imam-imam yang muda-muda tu dia baca panjang-panjang tu siapa tu sekalian. Mungkin dia rasa sedap jadi imam kot. Kat tempat kita pun banyak macam tu juga, orang baca surah-surah yang panjang. Tak, Maghrib paling pendek tu sekalian. Kalau nak panjang, nanti Isyak panjang sikit. Sebab waktu Isyak ni panjang, waktu Maghrib ni pendek tu sekalian waktu dia. Sebab tu Nabi akan baca pendek. Isyak panjang sikit, subuh boleh panjang tu sekalian. Cuma tempat kita ni subuh jangan panjang-panjang lah ya. Sebab nanti semua pangkat merah pula tu sekalian. Dan saya sendiri kalau orang tanya tu sekalian tentang hari Jumaat baca sajdah itu tu sekalian, adakah digalakkan? Digalakkan kalau cuti tu sekalian. Kalau tak cuti jangan. Tapi kalau nak baca juga, tuan-tuan baca pendek. Macam imam tempat saya bagus di kampung saya tu. Dia tak baca daripada alif lam mim dari awal. Jujur tu beberapa ayat sebelum sujud tu, dia baca yang tu. Lepas tu terus sujud, bangun balik, baca beberapa ayat, kemudian rukuk, sujud untuk rakaat yang pertama. Mana apa? Memberi kemudahan. Pasal kalau tidak, tuan-tuan sekalian, kawan-kawan kita ni nak pergi berjabat, ya Allah, jam tuan-tuan sekalian jalan. Kami dekat Meru sekarang, kalau keluar pukul 7 je, aduh tuan-tuan sekalian, daripada Pekan Meru tu nak masuk ke Tol Setia Alam tu, dekat sejam. Punya panjang tu sekalian. Lepas tol tu lagi, panjang lagi sampai ke Dom Adam Mazhab. Jadi kita kena raikan dia orang. Bagi kemudahan. Itu sebab macam tarawih pun tu sekalian sama juga. Kadang-kadang tarawih kita tengok ramai orang yang baru balik kerja tu sekalian pakai uniform lagi tu sekalian datang surau sebab nak dapatkan juga sembahyang tarawih tu. Sebab tu jangan baca panjang-panjang dan tak perlu sampai 20 rakaat itu sekalian. Untuk meraihkan mereka ni. Kalau tidak sudah, alah surau tu leceh lah, panjang, malas lah aku. Buatlah kat rumah. Tak buat lah kalau kat rumah tu sekalian. Tak buat dia. Jadi kita mudah-mudahkan. Sebab itu Nabi sendiri tu sudah sembahyang tarawih, malam pertama tengok ada orang ikut, malam kedua lebih ramai orang ikut, malam ketiga tak datang dah tu sekalian. Sampai subuh orang tunggu. Esok pagi orang tanya, ya Rasulullah, malam tadi kami lebih ramai lagi Rasulullah, pasal apa tak datang? Nabi itu sebab saya tak datang. Pasal korang suka beramal ibadah macam ni, tapi umat akhir zaman aku takut dia tak larat, takut diwajibkan oleh Allah Ta'ala, kesian umat akhir zaman. Sampai macam tu Nabi punya kesian lagi. Sebab dia tahu tu sekalian, umat akhir zaman ni jauh sangat. Sebab kan Nabi sebab khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun tu zaman aku. Kemudian berikutnya. Mana makin lama tu makin kurang. Daripada segi keimanannya pun makin kurang, makin lemah. Sehingga disebutkan juga kata umat akhir zaman ini imannya seperti kulit bawang gitu sekalian. Nipis je gitu. Sebab itulah Rasulullah bagi keringanan, tak mau menyusah-nyusahkan. Baginda juga memerintahkan para imam masjid untuk membaca surah yang pendek supaya memberikan kemudahan kepada para makmum. Kerana di antara mereka ada yang lemah, ada budak-budak, ada orang yang lemah, ada je orang yang umur tua dia datang juga masjid tu sekalian nak sembahyang jemaah, tapi bila terlampau panjang dia tak larat. Dah ada keperluan lain yang mesti disegerakan dan diselesaikan. Mungkin ada orang tadi nak pergi beli barang tu sekalian, kedai nak tutup ni, tapi dia tengok orang sembahyang jemaah, dia datang lalu jemaah panjang pula tu sekalian. Keluar kedai dah tutup. Kesian dia tu sekalian. Macam itulah ya. Jadi Nabi suruh kita raikan. Jangan kita syok sendiri. Kita buat kerja ni tu jangan syok sendiri, tapi kita kena raikan orang yang bersama dengan kita. Kalau orang jadi imam, makmumnya lah kena raikan. Kalau ustaz ceramah macam tu juga. Paling panjang pun sampai Isyak, lebih sikit 10 minit. Jangan sampai setengah jam pula tu sekalian. Kesian jemaah tu, dia bawa balik kerja tadi kan. Tapi ada tempat pula dia suka lepas Isyak baru buat kuliah. Ada satu tempat kuliah lepas maghrib kita datang tak ada orang. Dia lepas Isyak ustaz baru ada orang. Lepas Isyak pula, mana kita tengok tempat tu suasana orang ya. Namun boleh sahaja seorang ulama memberikan fatwa berdasarkan dalil yang al-ahwad bagi orang-orang yang tebal semangat keagamaan dan keimanannya. Boleh juga tuan-tuan sekalian kalau nak bagi yang ahwad tadi, bagi orang yang tebal keimanannya. Macam ada satu surau tu kan, dia sembahyang tarawih pukul 10 tu sekalian baru dapat 8 rakaat. Itu tazkirah, minta 1 jam. Lepas tu habis kita tazkirah, dulu lagi tuan-tuan puan kita murid dulu, lepas ni kita akan sambung lagi untuk cukupkan 20.
Ada lagi tu terus dia ikut, tapi tak ramai lah. Tapi maknanya gitu. Ada orang yang jenis kuat iman sampai macam tu. Silakan. Tak ada masalah. Al-Aisar lah yang semestinya lebih diutamakan. Apatah lagi di zaman sekarang ini, unsur-unsur dan dalil-dalil yang memberikan kemudahan dan keselesaan mesti lebih diutamakan daripada pendapat-pendapat yang memberikan khabar gembira daripada yang menyusahkan dan memberatkan. Perkara-perkara yang memberikan khabar gembira daripada perkara-perkara yang menyebabkan manusia lari dan menjauhkan agama. Terlebih lagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam ataupun mereka yang baru saja bertaubat ke atas dosa-dosa dan kesalahannya. Ada orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang dulu ahli maksiat tiba-tiba nak bertaubat terus dia. Tapi kalau kita bawa yang berat-berat nanti dia tak mampu terus dia. Jadi bawa yang ringan-ringan. Ini kadang-kadang ceritanya neraka je tak boleh cerita dulu tu sekalian. Syurga dulu, lepas tu baru neraka. Macam tu. Dua-dua kena cerita, bukan satu je. Sebab ada saya bawa satu kumpulan budak-budak sekolah tu sekalian dekat bandar. Dia ni memang ngaku dia tak sembahyang apa semua. Tapi bila kita cerita pasal neraka, dia tu siapa orang suka cerita pasal neraka tu dia. Syurga tak ada ke? Saya kata ada. Tadi kan dah cerita syurga. Ni neraka pula. Neraka. Budak dia cakap macam tu kat ustaz tu sekalian. Astagfirullahaladzim. Tapi kita kena sabarlah. Kalau ikut geram tangan je tu sekalian. Betul. Sebab ada orang yang dia lagi mak bapak pun problem tu sekalian ya. Ada satu tempat kita ceramah. Habis ceramah ni wabillahi taufiq wal hidayah, dia pun buka tudung tu sekalian. Kata pasal buka tudung. Itu Ustaz, bukan apa ni tudung dipakai bila kita program agama ke? Kan dah habis dah kata dia. Saya kata agama tak macam tu. Tapi mak saya pun tak pakai tudung lah Ustaz. Dia kalau pergi ceramah, dengar ceramah boleh pakai kata dia. Jadi dia ikut mak dia tu sekalian. Ni cerita betul tau tu sekalian kat sekolah. Dia bukan reka-reka cerita. Memang bila saya ceramah kat sekolah ada budak macam tu sekalian. Itu boleh tahu lagi. Ada satu budak tu lagi dia ngadu, Ustaz saya kalau mak saya pergi function dengan kawan-kawan dia tak bawa saya Ustaz, kata dia. Pasal apa? Sebab mak saya suruh saya buka tudung. Kalau pakai tudung tak mau. Sebab kawan-kawan mak semua tak pakai tudung. Jadi malu kalau bawa anak pakai tudung. Macam tu pun ada tu sekalian. Macam-macam kita hadapi jumpa. Jadi sebab tu kita kena faham tu sekalian. Dengan situasi masyarakat tak boleh kita terus bagi yang berat, yang susah, akhirnya nanti dia terus akan tinggalkan. Daripada perkara-perkara yang menyebabkan manusia lari dan menjauhkan agama, terlebih lagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan orang yang banyak dosa yang baru bertaubat. Sikap seperti ini sangat jelas dapat kita lihat daripada cara-cara yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan petunjuk ajarnya bagi mereka yang baru memeluk Islam. Baginda tidak banyak memberikan tugas dan kewajipan kepada orang tersebut. Macam saya sebut tadi, bila orang masuk Islam, Nabi tak ada kau sembahyang, kau puasa, zakat, tak ada. Nabi tak suruh macam tu ya. Baginda juga tidak memberikan tugas dan kewajipan kepada orang tersebut, seperti mana juga tidak banyak memberikan perintah-perintah dan larangan-larangan. Nabi pun tak ada banyak-banyak larang terus. Masuk Islam, jangan minum arak, jangan berzina, jangan berat tu sudah payah. Terus sebab ada orang masuk Islam dia tanya Rasulullah, saya ni minum arak, saya suka kata dia. Perempuan pun saya suka juga dia kata. Habis macam mana? Tapi saya sayang Allah Ta'ala, sayang dengan kamu ya Rasulullah, saya nak masuk Islam. Nabi kata tak apa, masuk je Islam kata dia. Ucap syahadah, jangan nipu, tu je. Dia kata senang je kalau kita cuma jangan tipu kata dia, yang lain okey lagi. Dia pun masuk Islam tu sekalian. Bila keluar tu macam biasalah, awak sudah panggil dia. Bro, sini bro. Dia pun datang sudah. Tengok pula awak cantik tu sekalian. Tengok atas, bawah atas, geram juga. Tapi dia teringat. Tadi dah jumpa Rasulullah, pesannya apa? Jangan bohong. Nanti kalau aku jumpa Rasulullah, dia tanya kamu zina ke tidak, nak jawab apa? Aku cakap zina, aku kena hukum. Kalau aku cakap tidak, aku dah menipu Rasulullah. Jadi akhirnya tinggal itu sudah. Kadang-kadang sebab seperti itu menyebabkan orang tu faham sendiri, dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita menyusah-nyusahkan. Apabila orang baru tersebut bertanya kepada baginda mengenai kewajipannya di dalam Islam, mana bila tanya baru Nabi bagi tahu satu persatu. Baginda hanyalah menjelaskan kepadanya perkara-perkara yang pokok dan asasi sahaja dan tidak termasuk ke dalam perkara-perkara yang terperinci, seperti perkara yang sunnah dan nawafil. Maknanya Nabi cuma sebut yang asas-asas je, sembahyang, puasa, zakat, tidak disebut lagi yang sunat-sunat. Sehinggalah ada sahabat Nabi yang tanya, dia kata, ya Rasulullah, ada tak sembahyang wajib yang lain daripada yang 5 waktu? Nabi kata tak ada, yang lain tu semua sunat.
Barulah datangnya sunat duha, sunat witir dan lain-lain. Kemudian orang tu tanya lagi, Rasulullah ada tak sedekah yang wajib selain daripada zakat? Nabi kata tak ada sedekah yang wajib, zakat je. Yang lain tu semua sedekah-sedekah sunat. Jadi nak galakkan orang ini untuk bersedekah. Jadi begitu cara Rasulullah SAW. Maknanya Nabi akan bagi secara beransur-ansur. Kemudian apabila orang tersebut berkata, saya tidak akan mengurangkan ataupun melebihkan ajaran yang telah baginda ajarkan tersebut, Rasulullah menjawab, maksudnya sungguh beruntung apabila dia jujur dengan kata-katanya itu, atau dalam riwayat lain ia akan menjadi penghuni syurga jika dia jujur dengan kata-katanya itu. Jadi ada sahabat lain pula tanya, dia kata, ya Rasulullah, apa perlu dia buat? Dia kata sembahyang. Sembahyang fardu. Kemudian ada tak yang fardu? Tak ada. Yang fardu itulah 5 waktu saja, zakat, puasa. Kemudian kata dia, ya Rasulullah, aku takkan tambah dan takkan kurang. Mana takkan tambah? Takkan buat yang sunat-sunat. Takkan kurang, mana yang fardu saja dia buat, dia takkan tinggal yang fardu. Maka Nabi kata, kalau dia jujur dengan perkataannya, dia buat, dia ahli syurga. Mana nak masuk syurga ni, yang wajib buat, dah settle lah tuan-tuan sekalian. Tak buat yang sunat pun boleh masuk syurga. Cuma yang sunat tu tadi macam saya sebut dulu lah tuan-tuan sekalian, yang sunat ini untuk meningkatkan darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Nak duduk syurga yang mana? Macam pergi hotel, bawa duit RM10. Boleh duduk hotel? Boleh? Hotel tune hotel lah tuan-tuan sekalian. Tapi sabun bawa sendiri, selimut bawa sendiri. Tapi sekarang dah tak ada dah hotel, tak tahu ada lagi tidak. Tapi maksudnya gitu. Bila kita bawa duit, kita boleh masuk mana-mana hotel, tapi bintang dia beza lah. Sebab duit yang kita bawa tadi, bilangannya berapa. Macam tu juga syurga Allah Ta'ala. Kau buat yang wajib, tinggal yang haram, masuk syurga tuan-tuan sekalian. Tapi syurga bawah lah. Nak syurga Firdaus, kena tambahlah pula dengan amal-amal yang lain. Macam tu sekalian. Jadi makna modal kita wajib. Jangan sampai yang wajib kita tinggal. Yang sunat itu hanya untuk menambah. Sebaliknya baginda Rasulullah akan sangat membantah dengan sikap orang-orang yang suka mengambil kekerasan dan menyebabkan kesusahan dan tidak mengambil peduli terhadap keadaan orang lain. Orang yang suka ambil yang berat-berat, bagi fatwa yang berat-berat, menyusahkan orang lain. Seperti yang telah baginda lakukan terhadap beberapa orang sahabat yang telah menyebabkan kesusahan kepada orang ramai ketika mereka menjadi imam dalam solat jamaah kerana membaca surah yang sangat panjang. Baginda Nabi SAW menegur Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang suka memperpanjangkan bacaan surah dalam solat berjamaah. Katanya yang bermaksud, dengan cara itu engkau telah menimbulkan fitnah wahai Muaz. Kau telah menimbulkan fitnah. Fitnahnya apa? Kalau ada orang masuk Islam, susahlah Islam ni, macam ni sembahyang panjang kan, dia rasa berat, jadi timbul fitnah. Padahal Muaz ni bukan jalan-jalan orang. Muaz ni al-mubashiruna bil jannah, antara orang yang dijamin masuk syurga tu sekalian. Tu pun Nabi tegur. Kau jangan kau timbulkan fitnah ke kamu wahai Muaz. Garang Nabi tu sekalian. Diriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sengaja datang terlambat untuk melaksanakan solat subuh kerana si fulan imam itu selalu sangat memperpanjang bacaan surahnya. Ada orang adu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku kalau sembahyang subuh tak boleh datang lambat-lambat. Dia jemaah juga tapi datang lambat. Pasal apa? Imam tu baca panjang sangat. Abu Mas'ud berkata lagi, saya tidak pernah melihat Rasulullah dalam keadaan yang sangat marah selain daripada ketika hari itu baginda menyampaikan nasihatnya seraya berkata, sesungguhnya ada di kalangan kamu orang yang menyebabkan orang ramai lari meninggalkan ajaran Islam. Sesiapa sahaja di antara kamu menjadi imam dalam solat, maka hendaklah ia memendekkan bacaannya, kerana ada di antara mereka yang lemah, berumur tua, dan mereka yang mempunyai hajat dan keperluan lain. Jadi ada orang yang ada keperluan-keperluan, jadi kita kena raikan. Ada sebagai riwayat juga yang menyebutkan bahawa imam yang telah memanjangkan bacaan surahnya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Masya-Allah, dia lagi seorang ahli syurga yang dia ni antara sahabat yang paling utama Islam. Antara keutamaan dia apa? Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripada 6 orang yang menulis wahyu Rasulullah. Tuan-tuan tahu bila Quran turun, 6 orang ini saja dibenarkan menulis wahyu. Kalau ada orang lain menulis pun Nabi tak ambil, tuan-tuan sekalian. 6 orang ni je yang menulis yang Nabi akan ambil. Atau yang dikumpul di rumah Hafsah. Hafsah anak Sayyidina Umar, isteri Rasulullah kan. Tulis dekat apa nama ni, tulang-tulang binatang, tulis dekat pelepah-pelepah tamar, kulit-kulit haiwan, kulit apa ni, kulit pokok, tulis itu dikumpul rumah Hafsah. Yang tu saja yang diambil oleh Rasulullah. Adapun orang lain menulis, Nabi tak ambil. Ini 6 orang ni adalah penulis rasmi.
Itu pun tuan sekalian ditegur oleh Rasulullah sebab apa? Sebab memanjangkan solatnya menyebabkan orang susah. Jadi orang lambat datang. Siapakah yang tidak mengenal ketinggian ilmu dan kemuliaan beliau? Yani Ubay bin Ka'ab tadi. Di samping itu baginda adalah beliau adalah seorang sahabat yang ditugaskan untuk menghimpun Al-Quran. Namun begitu baginda Rasulullah masih menegur dan mengingkari caranya dalam menjadi imam solat. Seperti baginda lakukan terhadap Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, meskipun baginda sangat menyayangi dan mengasihinya. Namun Nabi pun sayang dengan Mu'az. Bukan tak sayang, negur tu bukan tanda benci. Kita kena faham tu Ustaz. Kalau ada orang tegur kita bukannya dia benci. Kita ni tak boleh kena tegur je. Mulalah masam je. Esok ngaji tu Ustaz, tadarus malam pertama kena tegur. Malam kedua datang lagi. Malam kedua kena tegur, malam ketiga hilang dah. Hai tak datang pula. Si aku je salah tu. Marah dia tu Ustaz. Padahal ditegur tu bagus. Sebab kita ada salah, orang perbetulkan kita tu Ustaz. Tanda Allah Ta'ala cintakan kita bila kita buat salah, dihantar sahabat yang baik untuk menegur kesalahan kita. Tapi kalau kita buat salah, tak ada siapa tegur, dibiarkan, itu tanda Allah Ta'ala murka dan dibiarkan kita hidup sesuka hati kita saja. Mana kalau kita buat salah pun tak ada orang tegur, itu tanda Allah Ta'ala murka dengan kita. Tapi orang kita pula kalau tak ditegur, lagi bangga, lagi suka. Tengok aku tak pernah salah. Tak pernah salah. Sebab ada orang dia betul tu saja. Dia berkawan dengan orang ni, dia betul. Dia gaduh dengan orang ni, dia betul. Dia berkawan dengan orang ni, dia betul. Dia bergaduh dengan orang ni, dia juga betul. Dia seorangnya betul, orang lain semua salah. Itu yang jadi ego. Kita jangan sampai ego. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah bertahun-tahun berkhidmat kepada Nabi SAW menceritakan, solat seorang imam yang paling ringan dan sempurna yang pernah saya ikuti adalah solatnya Rasulullah SAW. Dan apabila baginda mendengar tangisan seorang anak kecil, maka baginda akan memendekkan bacaannya kerana khawatir ibunya terganggu. Dengar ada budak nangis, Nabi cepat-cepat ringkaskan sembahyangnya tu sudah. Di dalam riwayat yang lain pula, Anas bin Malik menceritakan bahawa baginda Rasulullah bersabda, ketika aku telah memulai menunaikan solat, aku ingin memanjangkannya, tetapi kemudian aku mendengar tangisan seorang kanak-kanak, maka aku persingkatkan solatku itu. Kerana aku mengetahui bahawa tangisan ibu tersebut sangat menyentuh perasaan bondanya. Mana bila Nabi sembahyang, ada budak nangis, maknya mesti dalam hati dah bunyi dah. Allah sianya lah budak ni baru rakaat pertama pula dah nangis ni. Dia betul fikir kena sengat tebuan ke, kena sengat apa. Itu yang ibunda dia, mak dia, yang sebelah mak dia, anak siapa lah pula kecil-kecil baru nangis je, menyusahkan orang, bising. Itu terletak dalam hati. Atau ganggu tu lihat. Sebab tu Nabi percepatkan supaya tidak ada gangguan dan orang tidak berprasangka buruk sesama jemaah. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kamu solat menjadi imam, maka hendaklah meringankan ataupun mempersingkatkan solatnya. Kerana ada di kalangan mereka yakni makmum yang orang yang sakit, ada yang lemah dan berumur tua. Dan apabila ia mendirikan solat sendirian, maka bolehlah ia memperpanjangkan mengikut yang ia suka. Kalau tuan-tuan sembahyang seorang-seorang, mana macam tuan-tuan sekalian? Nak sembahyang macam sembahyang apa nama ni? Gerhana boleh? Sembahyang gerhana ni sembahyang paling panjang di dunia. Tapi orang kita pun tak buat tuan-tuan sekalian macam tu ya. Kalau ikut Rasulullah itulah cara dia. Macam mana? Rakaat yang pertama lepas Fatihah surah Baqarah sampai habis. Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatun